Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan, terima kasih sebab bersama dengan saya dalam siri teknik mengajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak belajar apakah dia 40 teknik mengajar Rasulullah, gaya Nabi sallallahu alaihi wasallam. So ini sangat penting tuan-tuan puan. Ilmu ni sebenarnya ilmu yang tersimpan di dalam hadis-hadis Nabi, yang tersimpan di dalam cerita-cerita sahabat tentang Nabi, yang tersimpan di dalam Al-Quran. Tetapi ada ulama-ulama kita yang sangat-sangat tekun melihat hadis-hadis Nabi ini. Dia membantu kita membuat satu compilation ataupun satu kumpulan apakah teknik-teknik Nabi mengajar. Sebab apa? Sebab kita ini nak membantu anak-anak kita, nak membantu keluarga kita, nak membantu mungkin orang di office kita, ataupun mungkin kita seorang guru, kita nak membantu anak-anak murid kita jadi anak murid yang lebih mendengar kata, lebih mudah faham belajar dan lebih yakin bila dia bercakap depan orang ramai. Tak lain dan tak bukan, kita mesti merujuk kepada pendidik dan tenaga pengajar terulung di alam ini. Siapakah dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berdakwah selama 23 tahun. Dan Rasulullah bukan mula-mula terus jadi besar. Dia tidak come big. Dia come small. Dia start small. Dia bermula dengan kecil. Dia bermula dengan dakwah one to one, seorang-seorang. Kemudian dia berdakwah kepada 2 orang, kemudian kepada 3 orang, kemudian kepada grup yang kecil, kemudian kepada grup yang sederhana, kemudian kepada grup yang besar. Kemudian kepada grup, mula-mulanya grup itu semuanya mendengar. Semuanya mendengar dengan elok. Maksudnya responsif. Semuanya okey, ikut je. Dan Nabi mula bertambah pula ujian orang yang tak nak dengar pula. Benda ni tuan-tuan dan puan, ibu ayah yang saya kasihi, dihadapi oleh kita. Dan benda ini dihadapi oleh Nabi 1400 tahun yang lepas. Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita satu pemata yang sangat bernilai, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah menjadi tenaga pengajar selama 23 tahun di atas alam ini dan still mengajar kita walaupun dah beribu-ribu tahun. Dia pergi meninggalkan kita. Tuan-tuan dan puan, mana saya dapat 40 teknik ni? Saya buat-buat ke apa ni, tuan-tuan dan puan? Saya dapat daripada satu kitab yang ada di office, yang Cik Mat sendiri mengajar, kawan saya. Dan juga Cik Mat sendiri gunakan kitab ini sebagai rujukan dia ketika bercakap dengan anak-anak, ketika bercakap dengan tuan-tuan dan puan-puan, sebagai satu kita punya guideline, sebagai satu panduan kita. Apakah cara mengajar terbaik mengikut cara Nabi? Apakah nama kitab ini? Dalam bahasa Arab nama dia Ar-Rasul Al-Muallim. Ar-Rasul Al-Muallim. Rasul sebagai pendidik. Ar-Rasul Al-Muallim. Seorang Rasul, Rasul kita ini sebagai pendidik. Iaitu Rasulullah pendidik terulung. Dia translate kat bawah ni. Dalam bahasa Melayu, ada kitab ini terjemahan. Terjemahan dia oleh Al-Azhar Media. Diterjemahkan oleh Al-Fadhil Dr. Haji Syuhada. Dia ni dulu kami kenal lah. Kalau kat Negeri Sembilan, orang tak kenal Dr. Syuhada ni pelik lah. Sekarang ni saya tak ingat dia dah bertugas di mana. Dulu dia di Negeri Sembilan. So sekarang ni tak tahu lah dia bertugas di mana. Dia merupakan pensyarah kuis di Selangor. Dia terjemahkan kitab ini. Kitab ini milik siapa? Siapa yang tulis kitab ni sebenarnya? Ar-Rasul Muallim ini ditulis oleh Al-Fadhil Syekh Abdul Fattah Abu Huddah. Seorang syekh daripada Mesir. Seorang syekh daripada Syria. Dia orang Syria. Dia orang Syria dan dia orang Halab. Orang yang Halab yang hari tu kita cerita Halab diserang di Syria tu kan. Inilah orang ni yang duduk di sana tapi dah lama meninggal dah. Syekh ni namanya Syekh Abdul Fattah Abu Huddah. Syekh Abdul Fattah Abu Huddah. So diterjemahkan oleh Al-Fadhil Ustaz Dr. Syuhada Haji Mahmud. So inilah yang kita nak belajar. Tapi saya tak akan ajar banyak-banyak. Saya akan ajar satu teknik satu hari.
Okey, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak belajar teknik yang pertama. Tuan-tuan dan puan yang nak dapatkan buku ni, jangan beli kat saya. Saya tak jual. Tuan-tuan dan puan nak dapat kat mana? Tolong dapatkan di mana-mana kedai buku. Saya tak tahu ada lagi ke tak. Cuba tanya dekat Al-Azhar Media, kod-kod dia ada, boleh jadi rujukan kita. Kalau ada, boleh beli. Okey, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah sepanjang setiap hari kita akan buat video dan kita akan kongsikan apakah dia teknik-teknik mengajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya minta izin tuan-tuan dan puan untuk saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan dan puan, sepanjang bulan Ramadan ni kami buka satu tabung. Tabung ini dinamakan tabung kongsi rezeki Ramadan. Matlamat tabung ni adalah kami nak sama-sama mengumpul duit sesama kami dan kita nak berikan kepada orang yang mungkin kurang berkemampuan Ramadan ini dan mungkin orang yang terjejas pendapatannya disebabkan PKP yang sangat panjang ini. So sebab itu saya buka satu tabung bersama kawan-kawan saya. Kami sendiri masuk duit, saya masukkan dalam akaun saya sendiri yang ada di bawah ini. Akaun ini adalah akaun personal saya. Saya tak nak campur dengan benda lain. Akaun ni saya dah kosongkan, memang ada akaun duit untuk sumbangan sahaja. So sesiapa tuan-tuan dan puan yang nak buat sumbangan, saya sangat-sangat galakkan boleh masuk dalam akaun ini. Kita akan sama-sama sumbangkan kepada orang-orang yang memerlukan dan lagi-lagi orang-orang yang mungkin tak mampu untuk bekerja lagi-lagi pada waktu PKP ini. So kalau sesiapa yang nak buat sumbangan, macam biasa tolong orang kata apa, buat sumbangan di akaun di bawah ini. Okey? So itu dia punya cerita dia lah yang saya nak beritahu. Kita berbalik kepada topik kita. Kita nak cerita apakah teknik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengajar. Teknik-teknik Nabi ini boleh digunakan oleh siapa? Sebelum saya cerita pasal teknik Nabi ini, boleh digunakan oleh siapa? Pertama, boleh digunakan oleh ibu bapa. Sekiranya anda seorang ibu bapa, so ini teknik yang sangat sesuai. Anda boleh gunakan teknik ini untuk bantu anda berkomunikasi dengan anak anda dengan lebih rapat, dengan lebih akrab. Membantu anda untuk bercakap dengan anak anda dan membuatkan anak anda bercakap dengan anda. Ini masalah yang ibu ayah selalu hadapi. Dia nak cakap dengan anak dia tak ada masalah. Anak dia nak cakap balik dengan dia ada masalah. Anak dia rasa macam ada halangan. So, insya-Allah teknik ini membantu kita supaya kita ini boleh berkomunikasi dengan baik dengan anak kita. Ini untuk ibu ayah. Siapa lagi yang boleh guna teknik-teknik yang saya kongsikan ini? Sekiranya anda seorang guru, tak kisahlah guru sekolah ke, guru Quran ke, guru tadika ke, tak kisah guru apa pun. Sekiranya anda seorang guru, ini sangat sesuai. Sebab ini teknik yang direct diceritakan tentang bagaimana Nabi menjadi seorang pendidik, mendidik manusia. Ada orang kata sesuai ke teknik ni? Nabi guna teknik ini kepada sahabat-sahabat yang umur dah berapa dah. Nabi guna kepada pakcik-pakcik Nabi. Nabi guna kepada level-level pakcik, makcik, atuk pun berkesan. So nak menunjukkan Nabi guna teknik yang sama boleh berkesan. Kita mesti boleh guna yang sama juga. So itu untuk yang kedua. Pertama, ibu ayah boleh guna. Kedua, guru boleh guna. Ketiga, sekiranya anda seorang bos ataupun anda seorang manager ataupun anda bekerja di satu sektor dan anda merupakan seorang ketua, so ini sangat sesuai. Anda boleh menggunakan teknik ini untuk berkomunikasi, mengajar dan orang kata apa, supervise anak-anak buah anda dengan lebih baik. Saya bukan cikgu ustaz. Saya bukan mak ayah, kahwin pun belum. Saya bukan manager, baru makan gaji. Saya boleh ke pakai benda ni? Boleh, sangat boleh. Kita boleh gunakan untuk kita berkomunikasi dengan kawan-kawan kita, dengan saudara mara kita, dengan sesiapa yang kita rasa kita perlu bercakap perkara kebenaran. So, bila kita nak mengajar sesuatu, kita dah ada teknik yang kita simpan. So, ilmu ini sangat penting. So, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah 4 golongan yang boleh menggunakan teknik-teknik inilah. Pertama, ibu ayah. Kedua, guru. Ketiga, manager ataupun bos-bos yang nak menggunakan ilmu ini. Dan yang keempat, sekiranya anda seorang yang nak suka bercakap dengan kawan-kawan, nak memperbaiki keyakinan diri, ini ilmu yang sangat bagus. Tuan-tuan dan puan, apakah teknik pertama? Boleh salin. Boleh salin. Salin. Teknik yang pertama apa dia, tuan-tuan dan puan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dia nak mengajar orang, dia akan pastikan dia yang jadi model dulu. Dia buat dulu.
Saya ulang lagi sekali. Rasulullah kalau nak mengajar, Rasulullah buat dulu. Rasulullah buat dulu. Ingat ni, Rasulullah kalau nak mengajar orang, Rasulullah buat dulu. Rasulullah yang ajar dengan cara Rasulullah buat dulu. Orang putih kata apa? Walk the talk. Dia buat apa yang dia cakap. Dan Nabi, dia buat. Lepas tu dia cakap dengan orang apa dia buat tu supaya orang faham. Ini maksudnya Nabi bukan mengajar ilmu teori. Nabi mengajar ilmu praktikal. Sebab itulah dalam Quran Allah sebut terang-terang kat kita ni. Allah sebut apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Apa maksud dia? Sesungguhnya untuk kalian ada untuk kalian pada Rasul itu ada contoh ikutan terbaik. Apa maksud dia? Wahai manusia, sesungguhnya dekat Rasulullah ini ada template, ada model untuk kamu copy paste. Ikutlah. Supaya apa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sesiapa yang nakkan menghadap Allah, berjumpa dengan Allah di hari akhirat dan mendapatkan hari akhirat yang lebih baik. Ini Allah nak cerita, kalau siapa nak selamat dunia akhirat, ikutlah Rasulullah. Kerana Rasulullah itu uswatun hasanah. Dia adalah contoh teladan terbaik. The best model, the best orang kata apa, contoh yang kita boleh ikut. Sebab itu Nabi dia tak cakap sahaja, dia buat. Ini paling penting. Nabi tak cakap tapi Nabi buat. Apakah teknik pertama? Teknik pertama adalah Nabi sentiasa buat apa dia cakap. Nabi sentiasa buat apa dia cakap. Kalau dalam kitab ni ditulis apa? Nabi menjadikan dirinya dan budi pekertinya. Nabi menjadikan dirinya dan akhlaknya sebagai model pendidikan. Orang tengok Nabi buat satu perkara dan akhlak Nabi itu, orang dah boleh terpegun. Macam ni dah sepatutnya aku buat. Orang boleh mengikut apa yang Nabi buat hanya sekadar, Nabi tak perlu sebut. Nabi buat je orang dah boleh ikut. Nak menunjukkan kuatnya cara Nabi ni. Sebab apa tuan-tuan puan? Sebab kajian kata manusia akan bertindak apabila dia nampak ataupun dia lihat orang buat. Manusia bertindak bila dia nampak orang buat. Satu kajian dibuat di satu tempat di US. Dia buat satu kajian simple je tuan-tuan puan. Dia suruh seorang budak ni, satu tempat ni di satu klinik ada dekat 10 orang, okey? 10 orang dan seorang ni adalah pelakon yang duduk kat situ. Yang lain tu semua ni orang awam lah, orang yang memang tak tahu apa-apa. So seorang pelakon ni, apa dia buat? Kerja dia bila dan ada seorang yang jaga dekat kaunter tu, kerja dia tekan loceng. Tekan loceng, ting. Bila orang tekan loceng, apa yang pelakon ni buat? Pelakon ni akan berdiri tegak. So orang mesti tengoklah, apa kau buat ni? Apa kau buat ni? Lepas tu bila orang tu tekan loceng 2 kali, ting ting, dia duduk. Benda tu dibuat lebih kurang 10 ke 15 minit. Dia buat seorang-seorang. Lepas tu tiba-tiba datang seorang lagi, pelakon juga, berduduk sebelah dia, saja-saja pelakon. Bila dia tekan ting, pelakon yang pertama dibangun, pelakon yang kedua ni pun bangun. Sengaja bangun. Macam dia ni ngikut lah. Dia ni ngikut apa yang dia buat. Dia buat lagi dalam 5 minit. Tiba-tiba orang awam yang tak ada kena-mengena ni, yang tak tahu cerita ni, dia pun bangun juga. Ting, bangun. Lepas tu ting-ting, duduk. Tiba-tiba 3 orang dah berdiri. Buat macam tu. Tiba-tiba dah 4 orang. Tiba-tiba dah 5 orang. Tak tahu sebab apa ni. Semua ngikut je. Sampailah sekali semua orang buat benda yang sama. Walaupun tak ada siapa bagi arahan. Semua buat benda sama walaupun tak ada siapa bagi arahan. Dia sambung lagi test tu. Dia keluarkan 2 pelakon ni. 2 pelakon ni dah keluar. So tinggal semua yang tak tahu cerita ni, yang mengikut je daripada tadi. Bunyi loceng. Lepas tu bunyi loceng, ting, rasa-rasanya bangun ke tak bangun? Ya tuan-tuan dan puan, semua bangun, ikut. Walaupun tak ada dah pelakon tu. Nak menunjukkan manusia bertindak kerana perbuatan. If ada action, dia akan lebih cepat bertindak. Sebab itu Nabi SAW
buat supaya orang lebih faham. Ini bukan cerita sembang biasa-biasa tuan-tuan dan puan. Ada contoh yang diceritakan dalam hadis-hadis Nabi. Apakah contohnya? Satu kisah saya ceritakan. Kisah tuan-tuan dan puan yang diriwayatkan daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah. Dia beritahu apa? Satu hari Rasulullah SAW datang ke masjid itu. Datang ke masjid itu dan di tangan baginda, di tangan Rasulullah ini ada satu pelepah tamar, pelepah pokok kurma yang kering. Pelepah pokok kurma ini kering. Kenapa? Sebab sebelum kejadian Nabi bawa ni, ada seorang lelaki, dia ni tengah solat dengan Nabi, tengah solat ramai-ramai ni, solat jemaah, tiba-tiba dia rasa batuk dan dia nak meludah. Kita pernah kan rasa macam batuk gatal sangat ni, tiba-tiba kita rasa nak ludah. So, sahabat ni, yang seorang sahabat ni, dia ni batuk nak ludah, tiba-tiba dia tak tahu nak ludah mana, dia ludah ke depan. Setengah semayang ni, dia ludah ke depan. Mudah. Dia keluar ke depan, pergi depan, dia ludah kat depan. Dia tak ludah ke tepi, dia tak ludah ke mana-mana. Dia tak simpan pun, dia tak telan, dia buang ke depan. So, sahabat lain ni macam nak marah lah dengan dia. Tapi Nabi tak marah. Nabi bawa pelepah tamar, Nabi datang dan Nabi pergi bersihkan pelepah tamar itu. Nabi bersihkan, Nabi pergi ke kiblat ke depan itu, ke tempat yang lelaki ini ludah. Nabi bersihkan kahak itu dengan pelepah tamar yang Nabi ada itu. Kemudian Nabi pusing belakang. Tengok tak? Nabi dah buat, Nabi pusing belakang. Nabi pun tanya. Nabi cakap kat sahabat-sahabat ni, Nabi cakap, wahai sahabat, adakah kamu suka sekiranya Allah memalingkan, Allah tak pandang kamu lagi? So, Nabi tanya, wahai sahabat-sahabat yang aku kasihi. Nabi tak sebut dekat seorang sahabat yang meludah ni. Nabi sebut kat semua orang. Nabi sebut apa? Wahai sahabat, adakah kamu suka kalau Allah palingkan, Allah tak suka tengok kamu lagi, Allah tak pandang kamu lagi, adakah kamu suka? Semua sahabat diam je. Nabi tanya lagi sekali, sampai 3 kali Nabi tanya. Sahabat mu kata, ya Rasulullah, kami tak suka ya Rasulullah. So Nabi sebut apa? Nabi pun kata, maka apabila kamu solat dan kalian dalam keadaan solat, maka ketahuilah bahawa kamu sedang menghadap Allah. Nabi bagi nasihat. Kalau kamu sedang solat, ketahuilah kamu sedang menghadap Allah. Oleh itu, kalau kamu sedang menghadap Allah, janganlah ludah ke hadapan. Tetapi jika kamu ingin meludah, janganlah ludah ke hadapan ataupun ke kanan. Tetapi ludahlah ke kiri, yang paling rapat dengan kamu. So, dalam solat, kalau kita rasa macam memang teruk sangat ni, memang tak boleh tahan ni, kita nak ludah, ludahlah ke kiri, Nabi kata. Ludahlah ke kiri. Dan kalau kamu nak lebih mudah lagi, ludahlah ke baju kamu ini, supaya kamu boleh tahan. Macam tu. Kita buang macam tu je. Buang kat situ, kat baju. Sekiranya kamu boleh ludahlah macam itu. Maka lapkanlah pakaian kamu. Kalau kamu dah ni, Nabi tunjuk pula. Kalau kamu ni ludah ke kiri, ataupun kamu lapkan saja kahak kamu itu di pakaian kamu. Macam dah. Betul, lipat baju ni. Nabi tunjuk. Nabi tunjuk, tuan-tuan, Nabi tunjuk. Dah sudah. Bila dah sudah, Nabi pun minta, Nabi tanya, ada tak? Nabi tanya apa? Ada tak minyak wangi? So Nabi pun, sahabat bawa minyak wangi, Nabi sapu balik pelepah tamar yang kering itu dengan minyak wangi, dan Alhamdulillah settle. Tuan-tuan puan, hadis ni simple sangat, tuan-tuan puan kan? Hadis ni simple je, tak susah pun. Hadis ni mudah sangat. Kita belajar macam, okey, kita faham. Tuan-tuan puan, hadis yang mudah ini kita belajar banyak perkara. Antara benda yang kita belajar adalah pertama, tuan-tuan puan. Pertama, Nabi SAW, bila ada orang buat salah, Nabi tak marah orang tu langsung. Bayangkan, Nabi punya akhlak, Nabi tak marah orang langsung. Nabi terus menyelesaikan masalah itu. Padahal ada orang kahak ke depan ni, Nabi tak ada. Siapa yang beludah tadi? Tak ada. Nabi tak buat macam tu. Nabi settlekan masalah tu. Nabi sendiri ambil pelepah tamar, Nabi bersihkan. Yang kedua, Nabi beritahu apa? Nabi nak beritahu kepada kita, kalau Nabi nak ajar sesuatu, Nabi tak sebut, Nabi buat. Ini yang kita belajar hari ini, tuan-tuan puan. Sebab itu akhlak yang terbaik kalau kita nak mengajar anak kita, tuan-tuan puan, kalau kita nak mengajar anak murid kita, kalau kita nak mengajar sesiapa pun dalam muka bumi ini, tunjukkan contoh.
Manusia hanya boleh faham sekiranya ada contoh. Kalau tak ada contoh, susah dia nak buat, tuan-tuan dan puan. Sebab saya bagi satu contoh, tuan-tuan dan puan. Nampak? Saya pun bagi contoh. Contohnya, tuan-tuan dan puan, kita kat rumah. Kita ni nak suruh anak kita susun kasut. Tak pernah dia susun kasut. Tuan-tuan dan puan, ajar dia susun kasut. Walaupun simple. Walaupun takkan tak tahu susun kasut. Ya, memang dia tak tahu. Kalau dia tahu, dia dah lama buat. Dia tak tahu. Kita ajar dia. Kak Ngah, macam ni susun kasut. Sini, ibu tunjuk. Kasut yang besar dekat bawah. Kasut yang selalu pakai dekat atas. Kita ajar. Sebab kadang-kadang, cara kita susun kasut dengan cara anak kita susun kasut lain. Cara kita buat sesuatu perkara dengan cara anak kita buat lain. Bila anak kita salah buat, kita marah. Sedangkan kita tak ajar. Nabi SAW ajar kita, bila kita nak mengajar seseorang, tunjukkan caranya. Nabi tadi, tuan-tuan dan puan, bukan sahaja dia bersihkan, Nabi tunjuk sekali. Kalau nak ludah, macam ni cara dia. Nabi tunjuk. Nak menunjukkan, Nabi ajar sungguh-sungguh sampai sahabat faham. Tuan-tuan, inilah hikmah Nabi SAW. Nabi tak marah sahabat tu pun, tapi Nabi ajar cara yang betul. Kita, tuan-tuan dan puan, kalau anak kita buat salah, ajarkan cara yang betul. Simpan sekejap marah tu, kita tunjuk dulu yang betul. Lepas tu dia buat salah, kita tunjuk lagi kenapa salah tu. Kan dah ajar tadi. Mungkin dia salah buat, dia salah faham. Kita ajar lagi. Nabi ajar sampai berkali-kali baru sahabat faham. Tuan-tuan dan puan, tu Nabi. Nabi pun ajar banyak kali dekat orang. Nabi tunjuk banyak kali dekat orang. Takkan kita sekali dah cukup. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalau ajar anak kita, ataupun kita mengajar staf kita, ataupun kita menunjukkan sesuatu pada staf kita, tunjuklah benda itu dengan contoh sekali supaya dia nampak. Bila dia nampak, dia boleh buat. Bila dia boleh buat, dia akan buat dengan sungguh-sungguh. Dan kita akan lebih rapat dengan dia sebab dia rasa kita sedang mengajar dia, kita bukan menyuruh dia. Anak-anak, kalau kita ini seorang ibu ayah, dia akan lebih suka kalau ibu ayah itu ajar dia, bukan suruh dia. Anak-anak sangat suka bila diajar. Walaupun dia ni keras macam mana pun, tapi kalau dia ini diajar, dia sangat suka. Sebab dia nak belajar sesuatu. Cuba ingat anak kita kecil-kecil dulu. Anak kita ini paling banyak tanya soalan. Ini kenapa ayah? Ini kenapa ibu? Ini kenapa mama? Ini kenapa ayah? Ini kenapa ayah? Ini kenapa walid? Banyak betul dari soalan. Sebab apa? Sebab dia nak belajar. Dia nak tahu. Ajarkan anak kita, tunjukkan contoh. Bila kita tunjuk contoh, kita akan bagi dia cara yang paling baik dan dia akan tahu cara yang paling baik. Tuan-tuan dan puan, benda ni saya praktik sendiri. Saya ada 2 orang anak buah. Tuan-tuan dan puan, saya ni bila basuh kereta, saya suka basuh sendiri. So anak buah saya ni sangat suka basuh kereta dengan saya. So bila saya cakap sampai basuh kereta, ada 2 orang ni akan angkat tangan untuk basuh kereta. Tuan-tuan dan puan, bila dia basuh kereta, kita faham lah budak umur 6 tahun, 7 tahun basuh kereta. Mesti tak bersih. Tuan-tuan dan puan, apa saya buat? Saya tunjuk dekat dia orang. Saya teringat hadis Nabi ni, saya ambil satu span, saya panggil. Afiq, nama seorang tu Afiq, nama seorang lagi tu Haziq. Afiq buat tayar depan. Buat macam ni. Saya tunjuk, saya gosok dekat mana, saya beritahu dekat celah mana nak kena gosok, saya tunjuk semua sekali. Lepas tu Aziz buat yang ini pula. Saya pun tunjuk semua sekali. Dia dah nampak, saya tanya kat dia, faham tak? Faham tak? Boleh buat tak? Boleh. So saya lepaskan dia orang buat. Kali pertama saya buat, bolehlah dikatakan 60 ke 70% bersih. Ada juga yang kotor sebab dia tak perasan. It's okay. Asalkan dia faham. Kali kedua, lepas dah lama lepas tu saya buat lagi benda yang sama, saya bagi tahu juga benda yang sama. Walaupun dia cakap, Pak Uda dah tahu, Pak Uda. Tak apa, Haziq dengan Afiq dengar juga Pak Uda cakap. Baru kau boleh buat. Lepas tu bila saya dah terangkan, dia buat. Kali kedua, dia dah jadi 80% ke 90% bersih. Tuan-tuan nampak tak? Bila kita ajar dan kita tunjuk, anak-anak ini makin faham, makin jelas. Sama juga walaupun anak itu anak remaja ke,
anak yang besar ke, anak yang mungkin dia ini banyak umur dia ke, yang paling penting anak ini perlu ditunjukkan sesuatu untuk dia berubah, untuk dia buat perubahan, untuk dia bertindak. Ajar anak-anak kita dengan tunjukkan contoh supaya anak kita ini jelas dan jadikan diri kita contoh. Jangan bagi contoh benda yang dia tak nampak. Bagi contoh kita yang buat, kita sebagai contoh. Tuan-tuan puan, itulah dia teknik pertama. Apakah teknik itu tuan-tuan puan? Saya ulang balik. Jadikan diri sendiri sebagai contoh dan model untuk mengajar. Ini teknik mengajar yang pertama. Jadikan diri sendiri sebagai contoh dan model. Esok insya-Allah kita akan sambung dengan teknik yang kedua. Sehingga berjumpa besok tuan-tuan puan, untuk sesiapa yang nak berkongsi rezeki dengan orang-orang yang kurang berkemampuan, ini tempatnya. Tabung kongsi rezeki Ramadan, masukkan dalam akaun. Berapa pun tak kisah, asalkan kita sama-sama kongsi. Setakat ini terkumpul dah RM400, dan 400 ini pun saya dah sedekahkan, saya dah berikan hak amanah orang ini kepada orang yang sepatutnya. So sekarang ni saya tengah menabung lagi duit saya dan duit orang lain untuk sama-sama kita bantu orang lain pula. Setakat itu sahaja. Aku luma tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita bertemu dalam siri teknik mengajar Nabi SAW hari esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.